Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'sati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang dan ruang waktu antara maghrib dan isyak untuk kita menuntut ilmu, mendalami ilmu, yang mana menuntut ilmu itu diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Aqidatul Mu'min, akidah orang beriman, yang dikarang, yang disusun oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Sambungan muka surat 17 berkenaan dengan hukum belajar ilmu akidah. Hukum belajar ilmu akidah. Qala al-musannif, kata pengarang, hukum mempelajari, yakni hukum belajar ilmu akidah, maknanya hukum mempelajari, belajar dan mendalami lah, mempelajari dan mendalami ilmu akidah ataupun ilmu tauhid yang asas, yang wajib semua orang mesti kena tahu adalah fardu ain, fardu ain ataupun disebut wajib ain. Fardu ain ataupun disebut wajib ain, iaitu setiap mukallaf, yakni bagi setiap mukallaf. Wajib ain ataupun fardu ain ni bagi setiap mukallaf. Mukallaf ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang mukallaf ni sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang mukallaf ni bermakna orang yang sudah sampai tahap taklif. Disebut mukallaf. Mukallaf. Sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Bila dia sampai tahap taklif dia, maka dia disebut mukallaf, sama lelaki ataupun perempuan. Apabila dia memenuhi 4 syarat. Orang mukallaf ni apabila dia memenuhi 4 syarat. Orang lelaki dan perempuan bila dia ada 4 syarat ni, maka dia sudah dikira mukallaf. Bila dikira mukallaf, kalau dia tak belajar, maka berdosa. Apa 4 syarat tu? Tak ada dalam sini lah. 4 syarat tu, yang pertama adalah baligh. Bila dia sudah baligh ni maknanya cukup umur. Apa tanda-tanda cukup umur? Tanda-tanda cukup umur tu bila dia umur 15 tahun. Bila dia dah capai usia 15 tahun, baik lelaki ataupun perempuan, dia sudah dikira, itu salah satu syarat mukallaf. 15 tahun ni ikut bulan qamariyah, bukan ikut syamsiyah.
ikut qamariyah. Tahu tak bulan qamariyah? Tahu tak bulan qamariyah? Kalau tak tahu bulan qamariyah ke syamsiah ni, maknanya perkiraan dia akan jadi salah. Siapa tahu? Takkan tak tahu. Wajib kena tahu ni. Ikut bulan qamariyah, bukan ikut bulan syamsiah. Apa beza qamariyah dengan syamsiah? Qamariyah ni maknanya bulan Islam lah. Lahir bulan Islam. Syamsiah ni lahir bulan Masihi, lahir bulan orang putih lah, ada istilah lain. Tahun Masihi. Kalau qamariyah ni bulan Islam, tahun Hijriyah. Kiraan dia kena kira ikut Hijriyah, kena ikut qamariyah, bukan ikut Masihi. Jadi bulan Islam, bulan yang lahir bulan Islam, ingat ke tak? Kalau tak ingat, kena balik cek balik. Sebab dia akan dikira ikut bulan Islam. Ikut bulan Islam. Bukan Januari, Februari, Mac dan sebagainya, bukan. Ikut bulan Islam. Jadi umur 15 tahun tu ikut bulan Islam. Bulan Islam ni dia akan lebih awal daripada bulan Masihi. Sebab apa? Sebab bulan Islam dikira lepas pada maghrib dah masuk hari lain. Kalau masih lepas jam 12 malam, tengah malam, baru dikira hari lain. Mana bulan Islam ni mendahului. Orang Islam ni mendahului. Jadi orang yang terawal, mendahului. Orang yang majulah. Jadi orang Islam ni sebenarnya ada tanda kemajuan. Tapi sayang je, orang Islam dia lalai. Jadi segi umur pun dah menunjukkan bahawa dah maknanya awal. Jadi contohnya kalau sekarang ni seseorang dia umur 30 tahun ikut tahun Masihi, sebenarnya dia dah 31. Jadi kalau kata dia lahir bulan apa, dikira bulan Masihi, bulan Januari ke apa ke, dia duk rasa dia muda lagi. Rupanya dia dah tua dah. Dia tengok bulan apa Masihi, dia lahir bulan 4 ke bulan 5 Masihi, tengok baru 30 tahun, baru 40 tahun. Sebenarnya kalau ikut bulan Islam dia dah lebih setahun. Dia dah lebih setahun. Jadi mukallaf ni dikira bulan qamariyah. Bulan qamariyah, bukan syamsiah. Tak kurang sehari pun ataupun tak lebih pada sehari pun. Cukup 15. Cukup 15 tahun dah ada dikira salah satu syarat baligh. Tanda-tanda balik. Yang kedua, keluar air mani, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan, melalui mimpi, ihtilam. Keluar air mani tu melalui mimpi, bukan sengaja keluar kan. Mimpi basah. Selalu diistilahkan mimpi basah tu. Ni kena tahu ni, bukan benda lawak, kena tahu. Mimpi basah. Ni adik-adik yang ni ada pernah mimpi basah belum? Belum. Mimpi basah tu bermakna bila dia bangun pagi esok, dia tengok seluar dia basah. Cek basah tu bukan sebab kencing, air lain. Ihtilam, mimpi basah. Lepas tu nak kena tahulah air tu air apa. Air kencing ke, air mani ke, air mazi ke, air wadi ke, kena tahulah. Kalau tak belajar, ini air apa tak tahu. Kita tanya bapak dia, bapak pun tak tahu kita. Berat. Kan? Kena tahu, wajib tahu. Nanti kalau bab fiqh tu dia belajarlah air mani macam mana, wadi macam mana, mazi macam mana, kena tahu beza, warna dia apa. Semua tu itu bab fiqh. Bila mimpi saja, itu syarat yang kedua. Syarat balik. Yang ketiga, haid. Keluar haid, darah haid bagi perempuan. Orang lelaki tak ada darah haid, orang perempuan saja. Keluar darah haid, dia kira tanda balik. Kemudian hamil ataupun melahirkan anak bagi orang perempuan. Ini kalau orang perempuan yang kahwin awal.
Maknanya dia kahwin tu sebelum 15 tahun ke. Kalau dah 15 tahun dia cukup syarat. Ini tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Kalau dah cukup umur 15 tahun, laki ke perempuan. Kemudian kalau keluar air mani disebabkan ihtilam, mimpi basah. Kemudian haid bagi perempuan dan juga lahirkan anak bagi perempuan. Jadi 4 syarat pertama tu, pertama balik. Balik tu ada tanda-tanda tadilah. Yang kedua, berakal. Ini yang dikata mukallaf ni, pertama dia mesti balik dulu, cukup umur dengan tanda-tanda tadi tu. Kemudian yang kedua adalah berakal. Dia bukan orang gila, dia berakal, ada akal yang waras. Bukan orang gila. Kemudian yang ketiga, sampai seruan Islam kepada dia, sampai dakwah kepada dia. Dakwah sampai kepada dia. Kemudian yang keempat, sejahtera daripada pekak dan buta. Dia tak pekak, dia tak buta. Ni apa nama bagi apa nama syarat bagi mukallaf tu. Syarat bagi mukallaf. Ada 4 ni dah dikira mukallaf. Dah dikira mukallaf. Bila dah dikira mukallaf, maknanya wajib atas dia tu belajar. Sebab sudah fardu ain. Dia sudah mukallaf, wajib. Wajib maknanya wajib di sini adalah wajib, dia wajib syarak. Wajib syarak. Wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum syarak ni bermakna kalau dia tak belajar dia berdosa. Kalau dia tak belajar dia berdosa. Dan juga ibadat dia tak sah. Ibadatnya tidak sah. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, la tasihul ibadah illa ma'rifatul ma'bud, melainkan dia kenal Allah Subhanahu wa taala, wajib belajar. Jadi wajib di hukum syarak, kalau tak dia belajar berdosa. Mengetahuinya, yakni apa? Mempelajari dan mendalami. Mendalami apa? Apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita akan sebut di bahagian uluhiyah nanti. Kemudian apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi hak Rasul SAW. Itu dalam bab nubuwah nanti. Kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ghaibiyat, sam'iyat dan lain-lain. Dengan dalil yang meyakinkan. Dan setiap satu perkara tu mesti ada dalil dia. Dalil yang meyakinkan. Sama ada dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis, ataupun dalil akli daripada akal. Nanti bila kita sebut sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat harus bagi wajib bagi apa? Bagi Rasul, mustahil bagi Rasul dan harus bagi Rasul tu ada dalil-dalil dia. Walaupun dengan dalil ringkas, walaupun dengan dalil yang ringkas ataupun disebut dalil ijmali. Dalil ringkas ataupun disebut dalil ijmali. Ada makan pen tak? Ada. Okey, jadi di sini maknanya hukum belajar ilmu tauhid wajiblah. Okey, ini mukallaf. Mukallaf ni 4 syarat tadi. Mukallaf 4 syarat tadi mukallaf. Belajar ilmu akidah. Jadi hukum dia apa sini? Wajib aini ataupun fardu ain. Wajib ain ataupun fardu ain. Ini hukum dia. Jadi kalau tak belajar berdosa dan tak sah ibadat.
Tak sah ibadat Tak sah ibadat dia buat. Sebab dia tak kena Tuhan. Tak kena Tuhan, dia sembah siapa? Boleh jadi sembah syaitan. Boleh. Sebab tak kena Tuhan. Jangan main-main. Okey. Mukallaf tadi 4 Ada 4 syarat. Ingat tadi 4 syarat untuk nak jadi mukallaf tadi. Apa tadi? Pertama, baligh kan? Baligh tadi dah sebut dah ada beberapa perkara. Kemudian berakal. Kemudian yang ketiga apa? Ihtilam, mimpi kan? Ihtilam. Yang keempat? Empat apa? Ingat dah. Tak ingat dah. Bukan, ihtilam ni bukan. Ihtilam kat baligh. Baligh, berakal, sampai seruan Islam. Sampai seruan Islam. Okey, yang keempat apa nama? Sejahtera. Sejahtera, tidak pekak dan tak buta. Ni empat syarat. Ada 4 syarat ni, dia dah dikira mukallaf. Wajib dia belajar ilmu akidah. Sebab dia dah sampai tahap wajib ain, fardu ain. Tak belajar, dosa dan tak sah ibadat. Okey, apa yang dia kena belajar? Ni secara ringkas apa yang dia kena wajib belajar tu. Dia wajib belajar ni apa? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Okey. Wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala ada 20 sifat. Okey, lawan daripada 20 sifat ada 20 sifat juga. Okey, ini sifat wajib. Ini ringkasan Kemudian yang ni sifat mustahil. Sifat mustahil. Kemudian salah ni. Sekejap. Buat ni. Okey, wajib ni 20 sifat. 20 sifat. Okey, mustahil pun 20 sifat. Harus ada satu sifat. Okey, yang ni bagi Allah Ta'ala. Okey. Kemudian wajib juga, mustahil, harus. Okey, yang ni bagi siapa? Bagi Rasul, para Rasul. Dalam bab nubuwah nanti. Ni bab uluhiyah, ni bab nubuwah. Okey, sifat wajib bagi Rasul ada 4 sifat. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4 sifat juga. Okey, 1 sifat harus bagi Rasul. So ada berapa? Ada 9. Okey, yang ni ada 9. Yang ni ada 41 campur 9 5 apa? 50 kan? Okey, so 50 ni adalah 50 sifat yang wajib setiap orang kena tahu. Sebab tu kadang-kadang ada dalam ilmu tauhid ni juga disebut ilmu sifat, ilmu 50 sifat selain daripada 20 sifat. Sebab 20 sifat tu berkaitan dengan Allah Ta'ala. 50 ni merangkumi semualah. Kemudian bab sam'iyat tu dia tak adalah sifat wajib, mustahil, harus. Yang tu tak ada dalam bab sam'iyat tu, tak ada. Okey, sambungan dia. Dia sebut sini dengan dalil yang ringkas, dalil ijmali. Ni yang wajib Yang wajib semua ni
Kena tahu dengan dalil ijmali. Dalil secara ijmali, secara ringkas. Secara ringkas. Dalil ni dia ada dua, dalil tafsili, dalil ijmali. Dalil ijmali wajib kena tahu dengan dalil ijmali. Tak wajib tahu dengan dalil tafsili. Tapi kalau tahu dengan dalil tafsili tu lebih baik. Jadi kalau dalil ijmali pun tak tahu juga, masih dikira berdosa lah. Sebab tak belajar. Okey, kemudian sambungan. Apa yang wajib diketahui ni adalah tentang asas-asas akidah Islam. Tentang perkara-perkara yang asas, perkara yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, haram bagi Allah, wajib bagi Rasul, harus mustahil bagi Rasul, harus bagi Rasul. Asas akidah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, itu yang termasuk dalam asas akidah Islam, iaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam bab uluhiyah tu. Tentang keimanan kepada Allah Taala dalam bab uluhiyah. Kemudian Rasulnya alaihi wasallam itu bab nubuwah, bab kenabian. Yang ini beriman kepada para rasul. Itu bab nubuwah, bab kenabian. Perincian itu di bahagian belakang nanti. Dan perkara-perkara ghaib, yang ini perkara yang ghaibiyat. Kan awal dulu kalau ingat, saya dah sebut 3 cabang. Dalam ilmu akidah ni kita akan belajar tentang uluhiyah, ketuhanan, nubuwah, kenabian dan perkara yang ghaibiyat. Perkara yang ghaib yang kita tak nampak ataupun disebut sam'iyat. Yang daruri ni maknanya semua orang Islam sepatutnya mengetahui. Kalau orang Islam tak tahu ni maknanya peliklah. Peliklah kalau orang Islam tapi tak tahu. Maknanya secara daruri, maknanya orang Islam mesti kena tahu, wajib kena tahu. Tak boleh tidak. Pengetahuan terhadap kepercayaan keagamaan ataupun disebut aqaidul iman, ataupun aqaidul Islam tersebut. Apa yang disebut tadi, 3 tadi, uluhiyah, nubuwah, sam'iyat tu, perlulah berteraskan dalil yang meyakinkan. Maknanya berdasarkan kepada dalil-dalil yang meyakinkan. Nanti perbahasan di bahagian uluhiyah, nubuwah, sam'iyat, nanti dia akan jelaskan dalil-dalil dia. Setiap satu tu dia akan jelaskan dalil-dalil dia. Supaya dia ni yang ni mukallaf tadi tu. Mukallaf yang memenuhi 4 syarat tadi, supaya orang mukallaf itu keluar dari peringkat taklid. Dari peringkat taklid. Apa makna taklid ni? Maknanya ikut-ikutan ataupun ikut orang saja. Belajar tanpa dia tak belajar, tanpa dia tahu, dengan tidak mengetahui dalil secara ijmali tadi. Itu namanya taklid. Sebab dalam tauhid, dalam akidah ni dia tak boleh taklid. Dia kena yakin, secara yakini. Nak yakin tu kena belajar. Tak belajar, ikut-ikut orang, tu namanya taklid. Tak boleh akidah secara taklid. Mesti belajar. Dan berada pada peringkat makrifah. Maknanya jangan berada pada peringkat taklid, mesti berada pada peringkat makrifah. Peringkat makrifah tu maknanya dia sudah mencapai pengetahuan yang sebenar tentang aqaidul Islam. Maknanya bila dia belajar, dia akan makrifah. Dia sampai tahap makrifah, itu dia kenal tentang akidah Islam yang sebenar. Jadi kalau dia tak belajar, dia tak akan sampai tahap makrifah tu. Dia masih berada pada tingkatan taklid, ikut-ikut orang saja. Orang kata Allah Ta'ala ada, dia pun ada juga. Bila dia tanya apa bukti dia, apa dalil dia, tak boleh dijelaskan. Itu taklid nama dia. Itu taklid nama dia. Kalau ditanya pada dia, Allah Ta'ala tu khalik ke makhluk?
Makhluk kot kata dia. Maknanya tak belajar dia tu. Kan? Sebelum Allah Ta'ala ada ciptaan tak? Ada kot kata dia. Tak belajar dia tu. Taklid dia tu. Boleh jadi sesat. Orang yang taklid ni boleh jadi sesat. Sebab tu kena belajar. Okey, kemudian dijelaskan taklid. Apa tu taklid? Taklid tu ialah apa? Mengikut perkataan orang lain. Dia ikut orang saja. Orang kata A lah dia, orang kata B lah dia. Tanpa mengetahui dalil kebenarannya. Tanpa dia tahu dalil kebenaran dia. Dalil kebenaran tu dia tak tahu. Dia ikut sahaja. Taklid dalam akidah, maknanya taklid dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah adalah tercela. Bahkan berdosa bagi setiap mukallaf yang berakal. Yang berakal tadi ada 4 syarat tadi, berakal dan bukan tergolong dalam orang yang jahil khairul ma'zur. Orang yang bukan khairul ma'zur. Orang yang khairul ma'zur ni apa? Orang yang tak diuzurkan. Dia manusia ni, dia ada orang Islam yang dia orang yang khairul ma'zur dan orang yang ma'zur. Orang yang tak diberi uzur dan orang yang diberi uzur. Kalau seseorang tu, orang mukallaf tu dia berakal dan bukan orang yang diberi uzur. Kemudian pula dia dia berada di tempat yang tidak jauh daripada pengajian, daripada ulama. Banyak peluang-peluang dia boleh ikut pengajian, tapi dia tak ikut. Tu dikira orang yang khairul ma'zur, orang yang bukan diberi uzur. Orang yang uzur, yang diberi uzur ni adalah orang yang contoh dia baru masuk Islam. Hari ni baru masuk Islam. Memang dia tak tahu apa-apa lah, jahil. Itu dimaafkan. Tapi lepas tu dia kena belajar lah. Ini dah masuk Islam 12 tahun, dah 20 tahun, tak belajar juga. Itu berdosa. Dia bukan khairul ma'zur lagi. Bukan orang yang diberi uzur lagi. Sebab apa? Masa dia dah panjang. Kemudian orang yang ma'zur ni juga adalah orang yang jauh daripada ulama. Duduk di tempat yang memang tak ada ulama. Duduk di tempat yang memang tak ada internet katakan. Tak boleh nak akses maklumat. Tak ada peluang nak belajar. Hatta dalam YouTube, dalam media sosial, tak ada peluang nak belajar. Itu dikira orang yang ma'zur. Orang tu kalau dia maknanya dia jahil, kemudian dia amal dalam kejahilan dia masih tak berdosa. Tapi zaman sekarang ni ada ke tempat yang macam tu? Mustahil lah ada. Mustahil. Mana-mana tempat pun dah memang ada pengajian, dah ada ulama yang mengajar, dah memang dah sampai pun internet. Kalau ada di Sarawak ni ada tempat yang memang tak ada sampai internet ataupun tak ada orang pergi dakwah, tu kira makzur lah. Mereka tu tak berdosa lah. Kalau buat dalam kejahilan, sebab tak ada orang nak ngajar. Tapi rasanya kat Sarawak ni dah banyak ada tempat da'i. Kalau Yadim dia ada da'i Yadim. Dah pergi kan tempat-tempat yang pedalaman tu dah ada pergi semua. Dah duduk kat situ. Kan? Jadi tak ada ruang lagi nak katakan seseorang tu dia makzur. Apatah lagi duduk di pekan-pekan, duduk di bandar-bandar macam duduk kat Bintulu ni. Dia kata saya ni makzur lagi. Tak ada makzur dah. Dia ghairul makzur. Maknanya orang yang duduk kat Bintulu ni secara asal dia di bandar, di sekitar-sekitar ni, kalau dia tak belajar ilmu akidah ni, dia berdosa. Sebab masjid-masjid ada kuliah, ada pengajian, ada peluang dan ruang untuk dia belajar, tapi dia tak belajar, dia berdosa. Dia dikira berdosa. Ni kena jelas. Namun dimaafkan bagi mereka yang tidak berkemampuan. Dimaafkan ni bagi mereka yang tak berkemampuan untuk berdalilkannya secara proses berfikir. Dia tak ada ahli lin nazar, dia tak ada kemampuan nak berfikir.
Kalau dia tak ada kemampuan nak berfikir, tak boleh nak berfikir kerana faktor kelemahan intelektual, tu dimaafkan. Dia dimaafkan. Tapi kalau orang yang berakal, mampu berfikir, kalau dah kerja bagus-bagus, takkan orang tak mampu berfikir. Kalau kerja dah gaji mahal-mahal, jadi CEO dan sebagainya, takkan orang tak boleh berfikir. Maka tak ada ruang lagi untuk dia bagi alasan untuk dia tak belajar. Orang tak boleh fikir, dia orang bodoh lah. Maknanya dia memang tak boleh fikir, orang dia bebal, otak bebal. Dia orang kata apa? Istilah dia mandom lah kot. Tak boleh nak fikir sangat, dia otak dia lemah. Tu dimaafkan. Tapi kalau dah masuk sekolah, belajar sekolah tu bukan orang mandom lagi lah. Orang berakal, boleh berfikir. Jadi tak ada alasan untuk dia tak belajar ilmu akidah ni. Dia pun bukan duduk jauh daripada ulama, bukan duduk di tempat yang terpencil, maka tak ada alasan untuk dia tak belajar ilmu akidah. Dia tak boleh taklid. Kalau dia taklid juga berdosa. Kalau dia tak belajar juga berdosa. Ibadat dia tak sah sebab dia tak kenal Tuhan. Ini hukum belajar ilmu akidah. Adapun ilmu kalam, iaitu ilmu yang membahaskan berkenaan dengan akidah Islam dengan penghujahan akal dan wahyu yang mendalam. Maknanya dia ada dua. Dia ada dua kat sini. Kalau kita balik pada penamaan, ilmu tauhid ni ada disebut ilmu akidah. Kemudian ada juga disebut ilmu kalam. Ilmu kalam. Okey, ada dua. Okey, ilmu akidah ni bermakna ilmu tauhid yang peringkat asas. Yang peringkat asas. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, haram bagi Allah. Yang peringkat asas. Allah tu ada tidak bertempat dan sebagainya. Maknanya ilmu akidah yang berperingkat asas ni wajib semua orang belajar. Tak ada alasan untuk tak belajar. Sedangkan ilmu kalam ni ilmu akidah juga, tapi perbahasan dia lebih mendalam. Contohnya dalam ilmu kalam ni, contohnya ada perbahasan tentang kam mutasil, kam munfasil. Apa benda tu? Itu dah mendalam. Tentang ta'alluq suhul qadim, tanzizi hadis dan sebagainya, itu sudah bab mendalam. Itu dah masuk dalam ilmu kalam. Ilmu kalam ni kalau orang awam tak mendalami pun tak ada masalah. Tapi kalau belajar lagi baguslah. Tak mendalami pun tak ada masalah. Tapi ilmu akidah yang asal ni wajib semua orang belajar. Tak ada alasan. Kalau memenuhi 4 syarat mukallaf tadi, wajib dia belajar. Maknanya yang ni dia wajib. Kalau sampai mendalam ilmu kalam ni tak perlulah bagi orang awam biasa. Kerana dia membahaskan perkara yang mendalam. Dalam rangka untuk mempertahankan akidah Islam yang murni. Okey, dia kena ada juga orang yang belajar ilmu kalam ni. Kalau dia berkemampuan, dia ada kemampuan intelek dia tinggi, maknanya dia patut dia belajar untuk mempertahankan akidah Islam. Dia ada peranan dia ilmu kalam ni untuk mempertahankan akidah Islam dan membantah syubhat, kesesatan dan kekufuran. Contohnya zaman sekarang lah. Zaman sekarang yang ada aizm tu. Secularism, liberalism, humanism, scientism. Ada aizm tu. Itu semua pemikiran. Jadi nak bahas dengan pemikiran-pemikiran yang sesat ni, perlu ada ilmu kalam. Ilmu kalam lah senjata dia. Tak boleh guna kaedah ilmu tauhid biasa, ilmu akidah biasa. Tak boleh. Kena guna ilmu kalam. Sebab dia berkaitan dengan pemikiran. Maka ianya adalah fardu kifayah. Maknanya ilmu akidah tu fardu ain, semua orang wajib belajar. Ilmu kalam tu dah kira fardu kifayah. Kifayah. Tak wajib semua orang belajar, tetapi wajib kena ada orang belajar juga.
Ilmu fardu ain tadi, tiap-tiap orang Islam yang mukallaf yang memenuhi 4 syarat tadi, tak kira lelaki atau perempuan, dia wajib belajar. Sebab dia wajib ain ni, wajib individu. Dia tak belajar, dia lah sendiri yang menanggung dosa. Kalau seorang ayah dia tak suruh anak dia belajar dan dia pun tak belajar, dia berdosa, anak isteri dia pun berdosa. Kalau dia dah suruh anak isteri dia belajar, dia ada pengetahuan dia ajar, anak isteri dia tak nak ikut, dia dah lepas tanggungjawab. Kalau dia sendiri pun tak belajar, berat lah. Kan? Sebab dia ketua keluarga. Dan dia kena belajar. Bab-bab lain boleh belajar, takkanlah bab yang paling penting ni tak belajar. Kalau tanya bab bola tu semua boleh cerita. Tanya bab dunia ni semua boleh cerita. Kalau boleh tulis buku memang dia boleh tulis. Tapi bab yang penting-penting wajib ni tak nak belajar. Tak tahulah. Okey. Ilmu kalam ni sikit ke? Ilmu kalam ni fardu kifayah. Iaitu jika ada individu dalam satu tempat sudah menguasainya, maka gugur kefarduan daripada orang lain. Contoh dia, kalau di satu tempat tu dah ada orang belajar ilmu kalam, orang lain yang berada di tempat tu terlepas daripada dosa. Okey? Tempat tu macam mana? Tempat tu dikira jarak 2 marhalah. Di dalam dalam jarak 2 marhalah, 2 marhalah tu jarak perjalanan musafir yang harus qasar dengan jamak. Dalam jarak tersebut kalau ada orang belajar ilmu kalam, maknanya dah lepas fardu kifayah bagi orang Islam di sekitar tu. Tapi kalau tak ada orang belajar ilmu kalam ni, orang Islam di dalam jarak 2 marhalah tu menanggung dosa. Jarak 2 marhalah ni jarak musafir. Sekarang ni ada orang buat keluar video, dia kata jarak musafir yang terbaru. Kan ada video, semua orang rasa dah tengok. Dia kata jarak musafir yang terbaru ikut fatwa Perak 81 km. Dia punya pernyataan tu salah. Bukan jarak yang terbaru. Jarak tu dah lama. Jadi bila disebut terbaru, seolah-olah macam terbatal yang lain. Kan dia sebut bukan lagi 90 kan? Apa semua. Maknanya seolah-olah macam terbatal. Jadi kalau orang yang tak belajar, dia kata, selama ni silap lah. Nampak dia punya statement tu. Statement tu mengelirukan. 81 km tu ikut Perak, itu jarak dah ada dalam kitab. Cuma Perak ambil pendekatan nak guna 81 km. Kalau negeri Kedah, dikira 93 km. Ada ulama kira 82 km. Ada ulama kira 84 km. Ada juga ulama kira 88.072 km. Kalau ikut guru saya, alim majlis fatwa di Kedah, almarhum, dia kira 91 km. Ada ulama kira sampai 95 km. 93. Paling 93, 90, mana lepas pada 90 ada. Dan tak kurang daripada 81 tadi. Tak kurang daripada 81. Okey, kenapa beza jarak? Sebab ini adalah ijtihad. Ijtihad ulama. Maknanya semua ni perkara yang berkaitan dengan takhribi, ukuran yang hampir-hampir, bukan tepat, bukan tahdidi. Kalau tahdidi tu dia tepat dan dia tak boleh ada perbezaan. Oleh kerana dia ada perbezaan, ini masalah ijtihad. Masalah ijtihad mana-mana nak ikut 81 boleh, nak ikut 82 boleh, nak ikut 84 boleh, nak ikut 90 boleh, ikut 91 boleh, 93, semua boleh. Tak ada siapa salah, tak ada siapa betul. Yang salahnya, kalau dia kata 81 betul, yang lain tu salah. Dia yang salah. Dia yang salah. Macam video tu lah. Dia kena ubah balik pernyataan dia tu. Pernyataan tu mengelirukan. Dia bukan benda baru, benda lama. Cuma bagi orang yang baru belajar ni, dia teruja lah benda baru. Tak sebenarnya. Benda tu dah lama. Okey. Okey, jadi dalam jarak tu, jarak 81 ke, 82 ke, 84 ke, 87 ke, 90 ke, 91 ke, kalau tak ada orang yang belajar ilmu kalam ni, berdosa orang Islam kat situ. Jadi kefahamannya apa? Setiap perkara yang bersifat fardu kifayah, kalau tak ada orang Islam buat, seorang Islam tak ada buat, berdosa semua. Contohnya, dalam
jarak 2 mahalah tu tak ada doktor pakar Islam. Tak ada orang yang supply makanan basah orang Islam. Tak ada orang apa-apalah yang berkaitan dengan masalah orang Islam. Dosa semua. Dosa semua. Oleh sebab tu kita orang Islam kena perbanyakkan tempat-tempat anak-anak orang Islam nak belajar. Kena perbanyakkan. Kena usahalah macam mana pun. Kena usaha tempat penyembelihan, tempat supply barang-barang basah, makanan-makanan dan sebagainya. Sebab itu fardu kifayah. Kalau tak ada orang buat, menanggung dosalah semua. Utamanya orang yang banyak duit, orang yang ada kepakaran dan banyak duit. Orang yang tak ada duit macam kita ni boleh cakap sajalah, tak boleh nak buat apa. Tapi sekurang-kurangnya dapat menyampaikan. Lepas tu terpulanglah kepada orang yang banyak duit tu. Jadi bila banyak duit jangan sibuk buat benda lain. Buat benda-benda yang bersifat fardu kifayah ni, bantu orang Islam. Itu tanggungjawab dia. Okey, jadi kita berhenti dulu pada malam ni sampai di sini. Jadi mudah-mudahan dapat difahamilah apa yang disampaikan tadi berkenaan dengan hukum belajar ilmu akidah. Jadi kesimpulan belajar ilmu akidah ni fardu ain, wajib ain bagi setiap orang mukallaf yang memenuhi 4 syarat tadi. Siapa yang memenuhi 4 syarat tadi, baik lelaki ataupun baik perempuan, wajib dia belajar. Wajib dia usaha untuk belajar. Cari tempat-tempat pengajian, cari guru untuk dia belajar. Kalau dia tak belajar juga dalam keadaan dia bukan orang yang makzur, orang yang jauh daripada ulama, orang jauh di tempat yang terpencil, maka dia dikira berdosa. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada dia sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kita istiqamah dalam kita mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain. Mudah-mudahan dapat memperbaiki urusan kehidupan kita dan juga memperbaiki urusan ibadat kita, yang semuanya itu kita akan bawa menghadap Allah SWT. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.